Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita, perbahasan berkenaan dengan sirah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana tujuan kita mempelajari sirah ini, hadirin dan hadirat, berbalik kepada dua matlamat utama. Yang pertamanya adalah untuk kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang keduanya untuk kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana setelah kenal, barulah datangnya perasaan kasih sayang dan cinta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita takkan dapat mencapai kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kita mengenali tentang kepribadian baginda terlebih dahulu. Jadi pada malam ini kita nak meneruskan perbahasan sirah kita. Selain daripada kenal dan selain daripada cinta, yang lebih besar daripada cinta adalah al-ittiba', mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para ulama kita kata hubbur rasul bittiba'i sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Cintakan Rasul ni adalah dengan kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara kita nak mencapai cinta dan cara kita untuk mengikut, mestilah kena mengenali Nabi terlebih dahulu. Dan proses pengenalan itulah yang disifatkan sebagai pengajian ilmu sirah seumpama ini. Dan silibus kita adalah Mukhtasar Zadil Ma'ad fi hadyi khairil ibadi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab kita ini hakikatnya adalah ringkasan daripada kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad yang ditulis oleh Al-Imamul Hafiz Syamsuddin Ibnul Qayyim rahimahullah. Tetapi kitab Mukhtasar ni ditulis oleh ulama moden, iaitu Dr. Osman Al-Mazid hafizahullahu ta'ala, yang masih hidup sebenarnya. Dia ringkaskan kitab Zadul Ma'ad karya Al-Imam Ibnul Qayyim. Dan hadirin hadirat, kita pada malam ini telah pun memasuki atau bakal memasuki perbahasan fasal yang ke-27. Perbahasan fasal yang ke-27. Faslun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fi ta'am. Fasal pada menjelaskan berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bab makanan, pada bab makan. Dan kata Al-Imam Ibnul Qayyim, wa kadzalika kana hadyuhu sallallahu alaihi wasallam wa siratuhu fi ta'am. Petunjuk Nabi dan sirah Nabi berkait dengan isu makanan ini, kata penulis kitab, la yaruddu mawjudan wa la yatakallafu mafqudan.
yang mana terjemahannya hadirin dan hadirat, Nabi ini SAW disifatkan dalam bab makanan la yaruddu mawjudan. Nabi takkan menolak makanan yang telah terhidang depan mata. Nabi takkan tolak. Itu ciri dan sifat Nabi yang pertama. Yang kedua pula, la yatakallaf mafqudan. Kalau makanan yang Nabi nak tu tak ada, Nabi taklah bersungguh-sungguh nak cari juga benda yang dah tak ada. Seakan dalam bahasa mudah rangkuman daripada dua sifat ni, Nabi makan apa yang ada depan mata. Itulah hakikat Nabi SAW. Maknanya Nabi kalau benda tu wujud, Nabi takkan tolak. Makanan yang telah terhidang di hadapan Nabi SAW, biasa Nabi tidak akan tolak. Dan makanan yang tak ada, Nabi tidak takalluf. Maknanya Nabi tak membebankan diri Nabi untuk mencari-cari benda yang sudah tidak ada. Dan disebutkan juga di sini, fama qurriba ilaihi syai'un minat tayyibat illa akalah. Dan tidaklah dibawa dan didekatkan kepada Nabi sedikit makanan-makanan yang baik illa akalah, melainkan Nabi kita ni akan memakannya juga. Nabi akan memakannya juga. Ini adalah hadiyu, atau dalam bahasa lain huda, petunjuk Nabi SAW dalam bab makan. Makan ni walaupun dia urusan keduniaan, tapi Nabi tetap ada petunjuk Nabi dalam bab-bab keduniaan Nabi. Makan dan minum dan pakaian dan kenderaan dan tunggangan. Jadi kita akan dapat lihat yang Nabi kita ini perfect. Bukan semata dalam bab-bab ibadat seperti salat, puasa, haji. Tapi Nabi juga perfect dalam bab-bab urusan keduniaan. Dan kita ni, siapa sahaja kita, sudah pasti yang kita ini tidak perfect. Tapi kita boleh mencontohi dan meneladani petunjuk. Cuma kalau kita nak betul-betul 100% mengamal, boleh jadi berat. Contohnya begini. Banyak sahaja berlaku dalam kehidupan kita ini. Kita nak makan. Tapi makanan yang dihidang kepada kita tu, kita tak berapa suka. Contoh. Kita tak berapa suka. Tapi makanan yang tak adalah yang kita nak cari. Dan ini adalah hakikatnya berbeza dengan sifat Nabi kita SAW. Nabi dia tak banyak komplain. Dia tak banyak pertikai. Dia redha, dia sabar. Dia makan apa yang ada. Berat. Nak praktik sangat berat. Jujur saya kata, saya sendiri pun gagal. Bab makan. Bukan bab ibadat, tapi bab makan, gagal. Jadi kita ambil ibrah, hadirin dan hadirat. Ambil ibrah. Saya dalam, kalau saya boleh cerita pengalaman, kita nak beza sungguhlah dengan sikap Nabi. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah bagi semua kita ni semangat supaya in future kita dapat juga betul-betul 100% meneladani petunjuk Nabi SAW ni dalam bab makan ni. Sebab kalau kita cerita theoretically macam ini semata, dia susah. Tapi boleh buat insya-Allah. Tapi sangat-sangat susah. Sangat-sangat susah. Kalau benda yang kita nak tak dapat, yang tu. Makanan yang tuan-tuan nak tak dapat. Makanan yang tuan-tuan tak nak tu ada depan mata. Allahu Akbar. Dia punya dugaan tu, tuan-tuan pernah hadap tak benda yang sama? Macam saya ceritalah. Kadang-kadang lepas kuliah saya ni, adalah jawatan kuasa sediakan makan. Maknanya penganjur ke surau masjid, kadang ada yang sedia makan. Ada yang tak ada juga, tak apalah. Jadi bagi saya, yang sedia makan ni sangat, orang kata, memudah urusan penceramah tu. Khususnya kuliah maghrib lah. Kuliah maghrib. Lepas kuliah maghrib, kalau ada makan contoh.
Sebab apa saya kata memudahkan? Saya tak perlu nak pergi cari kedai lagi. Kan soalan paling susah atas muka bumi ni nak makan mana? Betul tak? Kalau orang tanya kita soalan, susah lah kata nak makan kat mana? Susah nak jawab. Jadi tiba-tiba lepas daripada salat isyak, selesai kuliah maghrib, ada dah dihidangkan. Ustaz, sila makan. Ada kami dah hidang. Contoh. Jadi saya sangat bersyukur dan saya sangat berterima kasih. Semoga Allah, orang kata, pemudahkan urusan orang yang mudah ke urusan saya ni. Tapi kadang-kadang hadirin dan hadirat, lauk yang dia hidang tu pula kadang biasalah orang surau. Lauk-lauk biasa apa semua. Kadang ada yang saya dah bagi isyarat, macam kuliah sebelum tu, saya dah kata saya tak makan makanan ni, contoh. Tapi saya tolak lah, bukanlah maksud saya ni, sebab dia bagi bungkus. Dan biasa saya akan tanyalah, ni apa dia lauk ni? Dia bagi tahulah sekian-sekian. Contohlah, saya bagi tahu contoh. Dia kata, yang ni adalah kuih tiaw goreng Ustaz, dia kata. Dan saya pula sejujurnya, saya memang tak berapa sangat kuih tiaw goreng ni. Saya memang tak boleh. Orang kata cannot go lah. Kalau kuih tiaw goreng bagi ke Ustaz Fahmi, dia tak boleh pergi juga. Bukan makna saya memilih sangat ke apa tak, tapi sebab Malaysia ni dia banyak menu lain, ada alternatif yang lain dan banyak. Jadi nak jadi ceritanya, walaupun saya dah maklumkan, tapi next kuliah bagi lagi bungkus. Saya tanya, ni apa dia? Kuih tiaw goreng lagi. Allahu Akbar dalam hati. Tapi tak apa, saya kata ni bagi ke jemaah yang lain, tak apalah, saya pergi makan dekat luar contoh, makan kat kedai luar. Kita pergi pula kedai makan luar, tapi saya tak tahu, kita dalam keadaan tengah lapar-lapar apa semua ni kan, order lah lauk. Order rupanya 20 minit tak sampai lagi, contoh. Allah uji, 20 minit benda tak ada. Benda yang kita tanya, dah siap belum? Apa dia kata? Belum buat lagi rupanya. La ilaha illallah. Rupanya dia lupa kita punya order. Tapi perasaan tu Tuhan tahu. Dan kemudian tiba-tiba baca pula sirah Nabi SAW. Nabi ni dalam bab makan, Allah dush kena kepada kita pula. Tapi bukan kita nak berkira ke apa ke tak. Tidak, hadirin dan hadirat. Tetapi bagi saya, kalau dalam bab-bab begini, kita kena tengok banyak benda lah dalam bab-bab makan ni. Tapi hakikat sekali, nak tak nak, kita belajar tentang petunjuk Nabi SAW. Dua benda tadi, iaitu yang pertamanya, Nabi takkan la yaruddu mawjudan. Nabi biasa takkan tolak benda yang dah ada. Dan yang pertamanya, yang keduanya, wala yatakallaf mafqudan. Nabi biasanya, Nabi tidak akan takalluf, cari benda-benda yang tak ada. Dah benda tak ada, nak buat macam mana? Macam ada orang mengidam kan, contohnya. Alah nak kata lah, dia mengidam benda pelik-pelik, benda yang tak ada kat Kuala Lumpur contohnya. Makanan-makanan pelik tu lah contoh. Jadi susah. Kalau Nabi bukan sifat begitu. Nabi makan apa yang ada. Kalau tak ada, tak ada lah. Tapi dia kalau tak ada, dia nak juga. Dia kata itulah bukti keluasan cinta suaminya, bla 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 bla. Seolah-olah kalau suami dia tak berjaya nak mendatangkan makan yang dia nak tu, seolah itu bukan tanda cinta dan tak sayang isteri. Dia tak nampak benda yang dah sedia ada. Kasih sayang, duit orang bagi, perlindungan rumah, contoh. Baik, itu yang kedua. Dan yang ketiganya, Nabi ni tidaklah dihidangkan sesuatu benda yang bersifat tayyib. Bersifat tayyib. Dan kita tahu dalam bab makan ni ada dua sifat. Yang pertama halal, yang kedua tayyib. Dia bukan semata kita kena makan yang halal, tapi kena tengok juga tayyib. Dan tayyib ni boleh juga melibatkan faktor-faktor penyediaan, contohnya. Melibatkan faktor-faktor penyediaan. Dan penyediaan tu kita kena tengok kedai orang tu buat lauk kita. Kadang kotor, penuh dengan tikus dan penuh dengan lipas dan seumpamanya. Makanan tu halal, tapi cara dia tak bersih tu, kotor dan seumpamanya, tidak tayyib. Contoh macam orang kita yang makan buah tapi tak basuh dulu, boleh jadi kotor. Ataupun kita makan ayam tapi ayam tu tak dibasuh, main terus potong-potong gitu sahaja. Jadi walaupun dari sudut hukum ia adalah halal, tetapi kadang ia tidak tayyib. Tapi kalau makanan-makanan yang tayyib dibawa, didekatkan kepada Nabi SAW, maka Nabi akan memakannya.
itu pun Nabi ni manusia. Nabi ni manusia. Manusia ni memang fitrah dia dalam bab hidup ni, dalam bab makan, minum, pakaian. Dia ada benda yang dia suka, ada benda yang dia tak suka. Ada benda yang dia boleh masuk, ada benda yang dia tak boleh masuk. Walaupun Nabi dalam banyak keadaan, Nabi makan apa yang ada. Tapi ada juga certain makanan tu yang tak kena dengan jiwa Nabi. Ada. Maknanya Nabi tak selera. Dalam bahasa mudahnya, Nabi tak selera dengan makanan tersebut. Illa an ta'afaha nafsuhu fayatrukuhu min ghairi tahrim. Maknanya ada sesetengah makanan tu yang mana Nabi tak selera dan Nabi tak makan makanan tersebut. Nabi tak nak makan. Tetapi kata para ulama, min ghairi tahrim, bukan maknanya makanan tu haram, tidak. Tapi makanan tu ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan Nabi kita ini tidak selera. Tak kena dengan selera Nabi. Dan disebutkan di sini, hadirin dan hadiran, antara contohnya adalah daging apa? Daging dhab. Antara contohnya adalah dhab, iaitu yang disifat orang kita sebut sebagai biawak padang pasir. Disebut sebagai biawak padang pasir. Itu tak bermakna pun yang dhab itu haram. Kerana ada juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah memakan dhab, iaitu Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu. Cumanya Nabi apabila dihidang dhab, Nabi tak makan. Dan bila Nabi tak makan, bukan makna Nabi ni macam tak penyabar ke, tak redha ke dan seumpama, tidak. Tapi dia ikut kepada keadaan. Nabi tak selera. Kalau tuan-tuan saya tak pasti pernah makan dhab ke tidak. Saya pun tak pernah. Tapi kawan-kawan pernah ceritalah masa pergi ke Mesir. Di sana dihidangkan dhab. Dan orang tu kata, kawan saya cerita lepas balik ke Malaysia, dia kata yang tu first and the last lah dia makan. Kita pun tak tahu sedap ke tak, tapi dia kata first and the last. Maknanya dia tak adalah dia nak memakan dah dhab selepas daripada itu. So ada setengah makan kita, orang kata dah cuba sekali memang nak lagi. Banyak juga makanan begitu. Tapi yang ni tak ada. Tapi saya sendirilah tak pernah try. Tapi ada orang minat. Ada orang minat. Tapi kalau tuan-tuan nak yang betul-betul sedap tu, adalah orang kata lahmul hashi. Kalau nak pergi di Mekah ke, kita buat umrah ke haji ke, insya-Allah, cari di Mekah tu ada satu restoran tu, Mat'am Al-Hashi. Saya bukan nak promote pula, saya tak dapat apa pun saham pun, tapi kedai dia sedap. Restoran Al-Hashi. Al-Hashi ni adalah anak unta. Adalah anak unta. Tuan-tuan pergi sekali makan ni, takkan nak pergi, minta maaf sebut lah, takkan saya nak pergi sana makan felda disaji je. Tapi yalah, bagus lah, boleh juga pergi. Tapi kalau kita pergi lama tu, cuba juga cari makanan-makanan Arab ni, makan unta tuan-tuan. Allah sedapnya, Tuhan je tahu. Saya cakap sedap ni sebab apa? Sebab saya tak makan lagi. Jadi oleh kerana itu, dia subhanallah sedap. Dia punya hidangan tu tak berapa besar sangat, pinggan kecil je. Tapi dia punya daging tu pun tak banyak sangat. Harga dia 100 lebih rial, hadirin dan hadirat. 100 lebih rial. Waktu tu saya pergi tu rasa dalam 2012, masa tu saya student lagi. 9 tahun lepas. 9 tahun lepas. Dan Masya Allah, itu pertama kali kita dapat makan. Tapi bukan nak katalah, kalau cari kat Malaysia tak jumpa. Mana nak jumpa? Jenuh nak sembelih unta satu. Tapi ada benda yang rare juga, tapi susah nak jumpa kat kedai, iaitu kepala kambing. Kepala kambing. Saya ni pun, hadirin dan hadirat, kepala kambing tu memang kaki lah, favorite. Sebab masa kat Jordan dulu, itulah menu mingguan. Daripada Mafraq pergi ke Amman Jordan tu, okey, kepala kambing, kepala kambing. Tapi dekat Malaysia ni, saya tanya kawan Arab, Syekh, tahu tak dekat mana kedai Malaysia ni jumpa kepala kambing? Dia kata, aku tak tahu. Kalau awak tahu, bagi tahu aku. Kita tanya dia, dia suruh tanya kita pula. Dia kata, kalau awak jumpa nanti bagi tahu. Tapi memang sangat
Rare lah kalau kita nak jumpa. Walaupun ada sudah 3 kedai di Mat'am Samad Iraqi yang dekat KLCC tu ada. Tapi ya Allah, biasa-biasa sangat. Tak adalah macam betul-betul mengimbau kenangan di Jordan, tidak. Tapi kalau setakat lauk-lauk lain tu banyaklah yang orang Melayu makan ni. Tapi kita kadang-kadang nak juga yang sekali-sekala kan. Tapi memang ada setengah makanan tu yang Nabi, kalau Nabi tak suka, macam orang kita lah. Orang kita ni, sebahagian kita ni ada yang tak berapa suka makan durian, contoh. Adakah dia dianggap macam contoh tak reda dengan makanan? Orang kata benda halal, benda tayyib, makan lah. Tak, kalau dia tinggalkan pun, dia termasuk mengikuti petunjuk Nabi dalam meninggalkan dhab. Contohnya begitu. Dia tak ada masalah. Bukan satu keaiban pun kalau dia tak makan durian, contoh. Kalau macam tuan-tuan, kalau perasan, ada orang dia tak makan durian, tapi tempoyak dia cukup suka. Tak ke pelik orang begitu? Ada orang dia tak makan tempoyak, durian dia makan. Jadi manusia ni Allah jadi dengan pelbagai. Tapi petunjuk Nabi jangan sekali kita mencela. Itu je. Kalau tak suka, tak apa, senyap, tinggalkan. Tak nak, tolak dengan baik. Itu hakikat. Yang ni yang kita nak sebut sebagai metod beragama ini. Manhaj dalam kita nak mengajarkan kehidupan dan petunjuk Nabi SAW ini. Baik. Dan dia katakan di sini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, wa ma'aba ta'aman qat. Nabi tak pernah mencela makanan walau sedikit pun. Maknanya kalau Nabi makan-makan tak sedap. Contoh. Dan benda itu realiti dan ia pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Nabi makan, benda tu tak sedap, tapi Nabi buat apa? Nabi diamkan. Kita pula boleh jadilah, kalau makan tak sedap, kita makinya tukang masak tu, contoh. Masuk ke belakang, contoh, pergi tanya mana tukang masak, masak tak sedap. Tapi Nabi kalau dia dah orang hidang dan dia tak sedap, dan Nabi tidak. Wa ma'aba ta'aman qat. Nabi kita SAW tidak pernah mencela makanan walau sedikit pun. Lalu dikatakan di sini, inishtahahu akalahu wa illa tarakah. Kalau Nabi suka dengan sesuatu makanan, Nabi akan makan. Dan sekiranya Nabi tak suka dengan sesuatu makanan, Nabi akan tinggalkan makanan tersebut. Nabi akan tarakah. Maknanya perbuatan kita, kalau kita ada pilihan, macam contoh, kita tak nak makan, tak apa. Tapi kalau orang dah hidang, yang tu beza. Kalau dah orang hidang, biasa Nabi tak tolak lah. Kalau sedap, Nabi akan teruskan. Kalau tak sedap, Nabi akan tidak mencela makanan tersebut. Nabi akan makan. Sebab nak menjaga hati. Dan saya rasa manusia yang paling kuat menjaga hati manusia lain adalah Nabi SAW. Dan benda tu kita amat jarang praktikkan. Kita biasa tak jaga hati orang, kawan-kawan kita, kita tak jaga. Sebab bagi kita standard, biasalah bla dan bla dan bla. Tapi kita ingat perasaan orang tu. Kalau boleh, selagi boleh kita jaga hati, dia kena jaga hati. Kalau macam orang yang banyak bergaul dengan manusia yang lain. Dan saya nampak, saya sendiri adalah individu tersebut. Saya banyak jumpa orang, banyak bergaul dengan manusia itu dan ini. Tetapi yang paling berat kalau kita nak menolak pelawaan dan jemputan. Paling berat sekali. Tapi tak tahulah kok orang ada terasa dengan saya ke. Kadang ada setengah orang contoh, lepas daripada majlis ajak makan contoh. Tapi kadang saya ni tak berapa nak join makan ramai-ramai ni. Sebab apa? Kadang balik tu lambat. Saya pula esok pagi nak pergi kerja pula. Jadi itu sebab kadang-kadang kalau macam contoh orang duk ajak makan, kadang saya tak pergi juga. Nak ajak makan lepas-lepas kuliah ni, kalau saya freelance, insya-Allah kita boleh pergi. Tapi kalau daripada rumah saya nak pergi pula kerja ke Kuala Lumpur, berulang pula hari-hari, ya Allah, Tuhan je lah tahu letihnya. Sebab itulah tuan-tuan tengok apa benda pula ustaz datang kuliah pakai baju batik. Sebab saya tak balik rumah lah maksudnya lagi. Belum lagi masa. Kalau habis kuliah pukul 10.30, pukul apa pula nak sampai rumah? Makan pun tak lagi. Jadi oleh kerana itu, hadirin dan hadirat, jadi esok rotation benda yang sama. Tapi yang saya nak cerita dekat sini, petunjuk Nabi SAW dalam hal ini adalah disebut oleh Al-Imam Ibnul Qayyim
Sekiranya Nabi suka, Nabi akan makan, dan sekiranya tidak, Nabi akan tinggalkan. Baik. Kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnul Qayyim, antara petunjuk Nabi adalah makan apa yang mudah. Apa yang mudah. Maksudnya mudah disediakan. Maknanya tak adalah mengambil masa yang begitu lama pula nak makan sampai nak kena tunggu berjam-jam baru nak siap, contoh. Fa in a'wadhahu sabar. Tapi kalau benda tu makanan tak ada pula, maknanya makanan yang nak disedia, nak dihidang tu tak siap, maka Nabi akan bersabar, sehingga diriwayatkan innahu la yarbit ala batnihi al-hajar min al-ju'. Sehingga Nabi SAW mengikat batu di perut Nabi SAW disebabkan Nabi ni terlampau lapar. Jadi Nabi ikat batu di perut. Dan saya tak tahu dari sudut saintifiknya macam mana perbuatan tersebut boleh mengurangkan lapar. Saya tak tahu. Tapi Nabi buat. Dia sama ada isyarat dia seolah nak menunjukkan walaupun Nabi tu lapar, tapi mungkinlah letak batu tu seolah isyarat nak tunjuk yang perut Nabi ni tak terlalu kurus, seolah tak makan langsung. Tapi orang lain tengok yang Nabi dalam kekenyangan dan keselesaan. Itu wallahu alam, salah satu pandangan. Supaya perut Nabi tu nampak ada isi. Itu maknanya. Dan bila nampak ada isi tu, orang taklah menganggap dan mengingat yang Nabi ni kebulur dan seumpamanya. Tetapi hakikatnya Nabi buat walaupun Nabi dalam keadaan lapar. Walaupun Nabi SAW dalam keadaan lapar. Baik. Wa yura al-hilalu wal-hilalu wal-hilal. Maknanya setelah berbulan-bulan pun fala yuqad fi baitihi nar. Ada situasi yang mana setelah bulan demi bulan berlalu, tapi rumah Nabi langsung tak dinyalakan api pun untuk memasak. Disebabkan tak ada makanan. Nabi kita bukan kaya, dia tak kaya. Tapi Nabi ni dia cukup, dia hidup apa yang ada. Dan ini pun nak juga mengajar kita erti falsafah kehidupan. Falsafah kehidupan. Sebab masyarakat kita ni, kitalah juga bahagian daripada masyarakat tersebut. Kita banyak nak tengok kepada kekayaan, pendapatan dan gaji. Yang tu. Orang kita dicukup tengok benda-benda tersebut. Kaya harta, gaji banyak, yang tu. Sehingga dia boleh beli kemewahan yang itu dan ini. Tapi part falsafah yang dia lupa, kita tanya balik. Berapa gaji Nabi kita SAW? Berapa gaji para sahabat? Mereka ni berapa pendapatan bulanan mereka? Kaya raya ke? Tidak kaya pun. Tak kaya raya orang je. Dah kalau macam mana Nabi SAW, kalau Nabi kaya, makan wagyu hari-hari. Kita makan wagyu sebulan sekali pun rasa kaya dah. Yang tak tahu wagyu tu apa, search Google lah. Jadi kita kata bab Nabi ni SAW berbulan-bulan. Bulan demi bulan berlalu, fala yuqad, tidak dinyalakan fi baitihi nar. Di rumah Nabi SAW tu tak dinyalakan api pun untuk dimasak. Wa kana mu'zam mat'amahu yudha 'ala al-ardi fi as-safrah wa hiya kanat ma'idatuhu. Makanan-makanan Nabi ni biasanya akan dihidangkan di atas, orang kata sufrah tu. Sufrah ni, tuan-tuan perasan tak kalau pergi Mekah tu, kalau biasa kita pergi Masjid Nabi apa semua tu, hari Isnin Khamis kan ada orang buat jamuan buka puasa, makan korma apa semua tu kan. Jadi kan ada kain yang orang duk panjang, orang duk susun apa semua tu, tapi kain tu jenis mudah lipat, jenis mudah orang kata kemas balik lah bila nak. Itu benda tu sufrah. Jadi Nabi makan atas benda tu lah. Maknanya atas lapik tu. Makanan-makanan dia diletakkan dalam tu. Jadi kita pula tak adalah masalah kalau kita makan dalam pinggan. Tapi kalau kita tengok sebahagian asatizah kita ni, dia praktikkan budaya makan jemaah tu. Maknanya letak dalam satu talam ataupun letak dalam plastik yang panjang itu, kemudian kita pun makan. Baik.
Kemudian wa kana ya'kul bi asabi'ihi thalas. Antara petunjuk Nabi SAW ketika makan adalah Nabi memakan dengan 3 jari. Nabi memakan dengan 3 jari. Tetapi kita kena tengok apa benda yang Nabi makan. Adakah Nabi makan nasi dengan 3 jari macam kita makan nasi? Nabi tak makan nasi macam kita. Tapi Nabi makan roti. Jadi kalau roti sesuai 3 jari, yang 3 ini makan. Dan selepas daripada itu, wa yal'aquha idza farigh, dan selepas Nabi selesai makan, Nabi akan menjilat jari jemari Nabi SAW. Maknanya Nabi tak meninggalkan sisa-sisa dan saki-baki makan terlekat di jari jemari. Tetapi hadirin dan hadirat, adakah ini memberi erti yang makan 5 jari macam kita tu tidak sunnah? Tidak juga. Itulah yang saya kata kena melihat kepada apa yang kita makan. Kalau makan nasi mungkin sulit nak makan 3 jari. Macam tu. Sulit. Tapi kalau makan 5 jari, barulah jadi sedap sedikit. Barulah orang kata mudah. Jadi oleh kerana itu tidak menjadi satu kesalahan kalau kita nak makan sebanyak 5 jari tersebut. Cuma ada larangan memakan dengan 1 jari. Tapi saya tahulah kalau macam cara dulu mungkin. Tapi perkara itu dilarang oleh agama. Nabi SAW mensifatkan fa'innal mutakabbir ya'kulu bi usbu' wahidah. Orang yang takabbur dia memakan dengan 1 jari sahaja. Yang ni ada disifatkan dalam kitab kita ini. Ada juga riwayat hadirin dan hadirat yang menyatakan wa kana la ya'kul muttaki'an. Kata Ibn Al-Qayyim, Nabi SAW baginda tidak akan makan dalam keadaan bersandar di dinding contoh. Nabi tak makan dengan keadaan bersandar. Nabi akan makan dalam keadaan apa? Duduk. Nabi akan makan dalam keadaan duduk. Kemudian kata penulis kitab, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, wa kana yusammillaha ta'ala ala awwali ta'amih. Nabi ni apabila baginda nak mula makan, Nabi akan menyebut nama Allah. Nabi akan sebut nama Allah. Dan cara Nabi sebut nama Allah adalah dengan menggunakan lafaz apa? Bismillah. Bismillah. Bismillah adalah serengkas-serengkas zikir untuk kita memulakan makan kita ni. Jadi jangan abaikan baca bismillah. Kadang orang kita ni berat lidah, dia lapar sangat, bismillah yang pendek pun tak baca. Sayang. Rugi. Lapar sangat gamak. Tak kena praktikkan. Nak minum, bismillah. Makan, bismillah. Dah ulama' kita, antaranya Al-Imamul Mawardi rahmatullah alaih, dia bagi satu isyarat. Dia kata menjaharkan bismillah dalam erti kata baca bismillah sebelum makan dengan suara yang didengari oleh orang ramai yang berada di sekeliling dan mereka juga telah makan, hukumnya adalah mustahab, hukumnya adalah sunat, digalak dan dituntut. Supaya apa? Supaya dapat tambih. Dia bagi tahu, dia kata supaya dapat tambih. Apa itu tambih? Tambih ni memberi peringatan kepada orang lain yang mungkin lupa nak baca bismillah, tapi dia dengar kawan meja sebelah baca bismillah sebelum makan, maka dia pun mula bismillahirrahmanirrahim. Kadang tak susah pun, tapi orang kita ni, saya faham satulah falsafah. Orang kita ni kan, bukan nak katalah hadirin dan hadirat, kalau tuan-tuan perasan juga, orang kita ni duk ingat yang kalau setiap kali nak berdoa ni, syarat wajib doa tu mesti angkat tangan. Jadi bila dia nak angkat tangan di depan, cuba bayangkan kita pergi makan kat kedai-kedai mana tepi jalan tu, dia nak angkat tangan doa, dia jadi penyegan. Dia jadi malu. Malu dia nak angkat tangan doa kedai mamak contoh kan, kedai makan, tapi dia malu nak angkat tangan contoh. Kalau dia angkat tangan apa? Sekejap je baca. Macam contoh lah, dia tak, kalau boleh tak nak orang nampak. Tapi kita katakan, bukan syarat nak berdoa ni kena angkat tangan. Bukan syarat. Berdoa ni adalah salah satu daripada faktor mustajab doa. Dia adab. Tapi dia bukan syarat. Dalam erti kata, kalau seseorang itu berdoa tanpa mengangkat tangan pun, doa dia mustajab juga. Doa dia mustajab juga.
Jadi kadang-kadang kita ni kalau nak makan, contoh kat kedai, memadai bismillahirrahmanirrahim. Tak semestinya syarat. Tapi kalau tuan-tuan perasan ada majlis-majlis ke sebelum makan, ustaz sila doa dulu. Pula dah. Ustaz sila doa dah. Dah ustaz pun nak kena angkat tangan. Padahal kita bismillahirrahmanirrahim, makan lah. Itu je. Tapi kalau orang minta saya buat, ustaz doa dulu, saya raikan. Kita buatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Satu lagi, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Contoh. Boleh baca doa-doa untuk kita mulakan makan kita ini. Tapi saya suka sungguh dengan kata-kata Al-Mawardi tadi. Saya minta maaf, bukan Al-Mawardi, Al-Mardawi, kalau saya tak silap, Al-Mardawi. Tetapi dia sebut bahawasanya kita ni kalau tengah-tengah ramai orang duk makan, disunatkan bagi orang tu untuk membaca bismillah dengan suara yang kuat sebelum makan, supaya dia dapat memberi tambih kepada orang lain juga untuk membaca bismillah. Jangan lupa, jangan abaikan bismillah sebelum makan. Bahkan Nabi SAW memberi isyarat kepada seorang budak. Nabi kata, ya ghulam, sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Kata Nabi SAW, wahai budak, bacalah bismillah, sebut nama Allah sebelum makan. Kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makanlah makanan yang ada dekat dengan kita ni. Makan makanan yang depan-depan kita ni. Yang tu fokus utama. Baik. Jadi baca bismillah. Jadi orang-orang yang ada dalam majlis kita ni, ingat, minum ke baca bismillah, makan ke baca bismillah. Kadang-kadang ustaz pun kadang terlepas juga. Dia pun mungkin sebab tak lazimi, hadirin dan hadirat. Kadang ustaz time kuliah pun dia dahaga, ceramah lama sangat contoh. Terus minum teguk. Tak baca bismillah pun. Orang pun tak nampak. Dahaga benar ustaz. Contoh. Tak, kita kata akhlak ni kena tunjuk juga kepada semua audiens ke yang hadir, supaya orang nampak akhlak ustaz ni baca bismillah dahulu. Orang kata mungkin ustaz baca dalam hati kot. Yang ni satu isu lagi. Dia kalau bab-bab zikir ni, dia kena sebut di lidah. Dia kena sebut di lidah. Ada orang kita ni baca Fatihah semayang pun dalam hati juga. Yang ni tak boleh. Kena baca di lidah. Hukumnya wajib. Walaupun bacaan tu bukan rukun qauli, wajib dibaca di lidah. Contoh, kita tahu dalam salat, ucapan kita ada rukun qauli yang 5 tu. Yang pertama, takbiratul ihram. Wajib disebut di lidah. Allahu Akbar. Tak boleh mulut tutup. Tak boleh. Dia masih Allahu Akbar. Lidah kena sebut. Angkat tangan tu sunat, tapi sebutan tu yang wajib. Takbiratul ihram. Yang kedua adalah bacaan surah Al-Fatihah. Daripada Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama sampailah kepada ayat yang ke-7. Wajib dibaca dengan suara lidah. Tak boleh diam. Baca Bismillah, diam mulut. Tak betul. Baca Fatihah, tak betul. Dan yang ketiganya adalah tasyahud akhir. Yang keempatnya selawat ke atas Nabi SAW pada tasyahud akhir. Dan yang kelimanya adalah salam yang pertama. Itu adalah kelima-lima rukun qauli. Ucapan wajib dibaca di lidah. Tetapi selain daripada itu, ucapan-ucapan hukumnya adalah sunat. Dan dia termasuk dalam sunat hai'ah. Kecuali antaranya adalah kunut subuh lah. Kunut subuh dalam mazhab Syafi'i ia sunat ab'ad. Tapi yang saya nak cerita, contoh bacaan surah selepas Fatihah. Hukum dia sunat. Jadi kalau ada orang tu dia baca selepas Fatihah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Kena baca dengan sebutan lidah. Kemudian dia pun rokok. Rokok dia baca apa? Tasbih. Dia baca tasbih berdalilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasabbih bismi rabbikal azim. Bertasbihlah kepada Tuhanmu yang maha agung. Dan Nabi SAW mengatakan, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan tasbihah ini dalam rukuk kamu. Jadi sebab itu kita ni ketika rukuk kita baca Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Jadi bacaan tasbih ketika rukuk tu perlu disebut di lidah. Dia tak ada istilah baca dalam hati. Jadi nak makan pun baca bismillah, biarlah Bismillahirrahmanirrahim contoh. Atau bismillah dah memadai dan mencukupi. Baik, ini penting.
Masyarakat kita ni kena didedahkan dengan amalan-amalan yang boleh dilihat, yang boleh didengar supaya dia dapat belajar. Masyarakat banyak yang tak tahu. Banyak yang tak tahu. Jadi kalau kita tunjukkan sebagai kita ni orang belajar agama, kita belajar ilmu, jadi kita tunjuk kepada masyarakat, oh orang boleh tahu tentang cara dan kaifiat dan ibadah yang tertentu. Sebab itu hadirin dan hadirat, ulama-ulama kita ni dia memberi isyarat dalam bab beramal. Kan amalan ni kan orang kata afdalnya sembunyi-sembunyi. Nak bersedekah kalau boleh sembunyi-sembunyi. Nak buat kebajikan pun sembunyi-sembunyi. Biar jangan orang tahu. Ada setengah ulama-ulama dulu, mereka puasa pun keluarga tak tahu. Sebab bila dia keluar rumah, dia bawa makan bekal yang isteri dia sediakan. Rupanya di tengah jalan dia sedekahkan makanan tu kepada orang susah. Bila dia balik rumah pula, orang rumah ingat yang dia dah makan di luar. Jadi balik tu rupanya dia belum makan sebab dia puasa. Tapi orang tak tahu. Itulah cara dia hari-hari. Dia tak cerita pun kepada siapa-siapa yang dia puasa. Kita pula kalau puasa hari ni paling muka letih kita nak tunjuk kepada orang lain. Supaya orang tu dapat tanya, kenapa nampak letih benar hari ni? Saya puasa hari ni. Nak cerita juga. Tetapi tidak pada ulama-ulama kita dahulu, sehabis mungkin mereka menyembunyikan amal soleh. Itu asas dan itu hakikat. Tapi ada sesetengah situasi, ada seseorang individu yang mana mereka dituntut untuk melakukan amal secara terang-terangan. Antaranya adalah para ulama. Para ulama kalau dia nak beramal, dia kena amal secara jahar, secara terang-terangan. Kerana dua faktor. Yang pertamanya adalah untuk ta'lim. Untuk ta'lim. Ta'lim ni untuk mengajarkan. Contoh, biarlah asatizah kita ni, lepas sahaja contoh kuliah di masjid ke surau, biar dia lazimi dengan salat ba'diyah di masjid juga dan di surau juga. Walaupun kita tahu ada hadis yang kata afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Seafdal salat orang lelaki adalah di rumah kecuali salat fardu. Jadi walaupun kita tahu yang ba'diyah sepatutnya dibuat di rumah afdal, tetapi tidak bagi ulama dan tokoh-tokoh yang diikuti. Cuba bayangkan ustaz-ustaz yang kita kagum pada dia. Lepas sembahyang isyak, buat sembahyang ba'diyah. Orang tengok, oh, itu taklim sebab kita tengok perbuatan dia nak mengajarkan salat. Tata cara, kaifiat contoh. Kadang-kadang ada orang kaifiat salat pun dia tak tahu lagi. Tata cara salat pun dia tak tahu dengan tata cara yang betul. Macam mana nak angkat takbir, macam mana yang sebetulnya untuk rokok, i'tidal, sujud dan seumpamanya. Itu yang pertama. Dan yang keduanya hadirin dan hadirat adalah untuk targhib. Targhib ni apa dia? Galakan. Maknanya kalau kita tengok, oh, ustaz yang duk berceramah tadi pun, dia pun buat juga. Jadi aku pun nak buat juga. Sebab satu galakan bagi dia. Dan manusia ni amat mudah mengikut-ikut perbuatan orang lain. Manusia ni, antara sifat dia adalah dia suka mengikut. Dia suka mengikut. Kalau macam contoh dalam sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah asalnya orang diam je. Semua orang diam. Tapi percayalah, bila ada seorang yang memulakan batuk, ramai yang akan batuk lepas tu. Percaya atau tak? Saya cakap berdasar pengalaman hadirin dan hadirat. Seorang je mula tapi ada yang belakang dia pun mula juga batuk. Sebab orang kita suka mengikut. Dia memang suka akan mengikut. Jadi sebab itu kita tengok, kalau kita nak buat sesuatu, biar buat supaya orang nampak, supaya diikut. Itu. Macam contoh, kita masuk masjid, sedekah. Orang tu tengok kita sedekah. Boleh jadi dia pun kata, oh aku pun nak sedekah juga. Yang tu adalah satu encouragement. Satu galakan. Targhib. Jadi orang kita ni kena beramal biar orang lain boleh tengok, supaya dengan tujuan untuk memberi galakan kepadanya. Dan satu lagi tujuan kita melakukan amal secara terang-terangan adalah membaca, contohnya membaca bismillah sebelum makan secara kuat, supaya dapat tambih, memberi peringatan kepada orang lain untuk melakukan perkara yang sama selepas daripada sebelum makan. Hadirin dan hadirat. Wa yahmaduhu fi akhirih, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memuji Allah pula selepas Nabi selesai makan. Jadi sebab itu kita baca selepas makan alhamdulillah, dan sebelum makan kita membaca bismillah. Jadi praktikkan. Kemudian wa kana aktsaru syurbihi qa'idan. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam petunjuk makan dan minum, Nabi banyak minum dalam keadaan duduk. Nabi banyak minum dalam keadaan
duduk. Bila disebut akthar, maknanya ada tak isyarat yang Nabi pernah minum berdiri? Hakikatnya ada. Cuma dimaklum dan diberitahu, kebanyakan minum Nabi adalah secara duduk. Jadi orang kita pun sama jugalah. Nak minum, sebab Nabi ni banyak minum duduk. Jadi agak tak molek jugalah kadang-kadang ustaz kita ni asyik nak promotnya minum diri. Sebab Nabi pernah buat sekali dua. Benda yang Nabi buat sekali dua ni tak dianggap sunnah. Benda yang sunnah adalah benda yang Nabi lazimi. Itu sunnah. Macam contohnya, dalam isu kencing berdiri bagi orang lelaki. Apa sunnah Nabi dalam kencing? Berdiri ke duduk? Sunnah Nabi duduk. Sunnah Nabi SAW adalah kencing secara duduk. Tapi Nabi pernah kencing berdiri sekali dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Tapi orang kita ni seolah-olah kencing berdiri tu sunnah Nabi. Sebab tu dia hari-hari kencing berdiri. Tapi dia seolah abaikan kencing duduk ni, sedangkan itu sunnah. Benda yang Nabi buat sekali sekala tu, ataupun sehari, ataupun sekali dua kali tu, benda tu bukan sunnah. Benda tu adalah bayanul jawaz, menjelaskan keharusan. Jadi kencing berdiri hukum dia harus, minum berdiri hukumnya harus. Tetapi sunnah Nabi adalah minum duduk. Sunnah Nabi SAW adalah kencing secara duduk. Sebab itu ibunda kita Sayyidah Aisyah, dia kata makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu qa'iman qat. Nabi SAW tak pernah kencing berdiri walau sekali pun. Itu kata Aisyah. Jadi walaupun ada hadis Bukhari yang tunjuk, sebab waktu tu ialah Nabi ni, kalau Nabi bermusafir, Nabi tak bawa lah orang ni, kawan-kawan Nabi ni, Nabi tak bawa lah isteri. Tetapi adalah riwayat yang menunjuk Nabi kencing berdiri, dan kata Ibn Hajar Al-Asqalani, itu adalah bayanu al-jawaz, menjelaskan keharusan. Menjelaskan keharusan. Tetapi dikata di sini wa kana aksaru syurbihi sallallahu alaihi wasallam qa'idan. Nabi ni banyak minum dalam keadaan duduk. Jadi kita kena lazimi. Nampak kalau nak minum tu biar duduk. Tapi kalau dah tak tahan sangat, boleh minum berdiri. Tapi kalau kita ni orang-orang yang dikenali lah contoh, biarlah kalau boleh tak ada mata-mata yang memerhati. Biarlah kalau boleh tak ada mata-mata yang memerhati. Khususnya kalau kita ni ustaz, kalau kita ni talibu ilmi syar'i, penuntut ilmu agama ni, biarlah kita ni, ilmu ni maknanya asar, kesan. Jadi orang yang bersifat dengan sifat ulama atau bersifat dengan sifat penuntut ilmu, dia kena menzahirkan kesan ilmu. Biar orang boleh nampak ada beza antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Macam Allah kata, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu? Tak sama. Tapi kadang orang tengok ustaz ni sama je dengan orang yang tak belajar. Contoh, pelajar kuliah syariah ni tengok sama je dengan orang yang tak bukan kuliah syariah pun. Kadang orang kuliah engineering tu yang rajin datang masjid. Orang kuliah syariah pergi mana waktu maghrib? Melepak, contoh. Main bola, main futsal. Jadi, beza mana ciri orang yang berilmu dan orang yang tak berilmu? Tak ada beza pun. Jadi kita ni kalau boleh kena jaga. Lagi-lagi kalau besar kedudukan agama seseorang tu, lagilah dia kena jaga dia punya diri dia. Walaupun benda-benda yang tak haram pun dia kena elakkan juga. Benda-benda yang tak haram pun dia kena elakkan juga. Yang inilah yang ulama-ulama kita panggil sebagai fiqhul wara'. Fiqhu al-wara'. Fiqh wara' ni. Contohnya, kalau saya boleh ceritakan sedikit. Ada seorang ulama namanya Abu Ishaq Ash-Shirazi. Abu Ishaq Ash-Shirazi. Siapa dia Abu Ishaq Ash-Shirazi ni? Ulama mazhab Al-Imam Syafi'i. Dia adalah penulis kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab fil fiqh Syafi'i itu. Dan kitab Al-Muhadzab ni telah disyarahkan oleh Al-Imam Nawawi rahmatullah alaih. Namanya apa? Namanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Kita biasa dengar nama Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Al-Muhadzab tu penulisnya Abu Ishaq Ash-Shirazi. Satu hari Abu Ishaq ni dia pergi ke pasar.
Dan dia pergi ke pasar, dan setelah selesai urusan dia membeli di pasar, dia pun pulang ke rumah. Dan sesampainya beliau di rumah rahmatullah alaih, beliau perasan yang duit dia tu tercicir. Duit tercicir. Jadi dia pun pergi cari balik. Dia pergi semula ke pasar untuk dia tengok tempat yang telah dia lalui sebelum ini, untuk dia tengok duit tu ada ke tidak. Dan Masya Allah hadirin dan hadirat, ada duit tersebut dengan jumlah yang sama, yang kadar yang dia tercicir itu. Jadi dia nak ambil. Tapi bila dia nak ambil, dia tak jadi ambil. Sebab zahir dalam pemikiran dia, dia kata boleh jadi duit ni milik orang lain. Apa yang menyebabkan aku yakin tu milik aku? Dia kata begitu. Dia kata boleh jadi duit ni milik orang lain. Maka dia meninggalkan duit tersebut, istilahnya tawarru'an. Kerana sifat apa? Wara'. Tapi boleh jadi dari sudut hukum fiqh, tak salah pun dia ambil. Harus. Sebab siapa lagi yang lalu kawasan tersebut dan meninggalkan jumlah yang sama dengan jumlah yang dia tercicir. Tapi dia tak ambil sebab wara'. Jadi sebab itu ada sebahagian asatizah kita, mereka cukup jaga dalam bab ni. Kita tak nampak mereka minum berdiri sebab mereka nak elak fitnah contoh. Kita tak nampak pun mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang sekian. Contohnya gelak berlebih-lebihan sangat. Kita tak nampak. Sebab mereka ni wara'. Dan saya kalau saya boleh ceritakan sedikit hadirin dan hadirat. Saya rasa tuan-tuan maklum, dahulu saya pernah berkhidmat di pejabat mufti wilayah. Dahululah. Saya pernah berkhidmat di pejabat mufti wilayah Persekutuan. Dan mufti pada waktu itu adalah mufti yang ke-7. Sekarang ni mufti yang ke-8. Iaitu Sahibus Samahah Dr. Zulkifli Al-Bakri, hafizahullah. Dan beliau, saya jelas, ulama' yang wara'. Yang wara'. Dia pernah ceritakan kepada kami semasa meeting, masa perjumpaan pagi. Saya minta maaf, perjumpaan kali ni belah petang. Dalam pukul 4 petang. Waktu tu, bila saya sampai sahaja kami meeting, dan kemudian ada orang hidang air. Macam ni lah, ada orang hidang air. Dalam gelas, ada cawan gini. Bila dia minum tu, dia kata Allahu Akbar. Dia mulakan cerita. Dia kata, Ana tadi Syekh, dia kata, dahaga sungguh. Tapi dia ada meeting. Dalam kereta pula tak ada air. Dalam kereta tak ada air. Tapi ada meeting pula di Bank Negara. Sebab beliau salah seorang panel penasihat syariah Bank Negara pada waktu itu. Panel penasihat syariah Bank Negara. Tuan-tuan, panel penasihat syariah ni biasa-biasanya ustaz-ustazah juga. Cuma nama je Doktor, Tan Sri, Datuk Sri. Tapi hakikat mereka ni ustaz, mereka ustazah. Sebab panel penasihat syariah. Jadi dia kata dekat sana ada orang hidang air. Tapi air tu adalah air botol mineral, tak ada cawan. Tak ada cawan. Jadi dia kata dia dahaga. Tapi kalau dia nak minum daripada botol, dia nak teguk daripada air mineral botol tu, dia kata dia segan. Dia takut nanti orang tengok, orang kata takkanlah mufti minum teguk daripada botol gitu. Kalau tuan-tuan selama hari ni minum teguk pada botol, pernah fikir apa-apa tak? Tak peduli pun. Sebenarnya kalau ikut, memang ada riwayat yang menceritakan tentang itu, dan perbuatan tu adalah asasnya. Maknanya ada ulama' yang kata Nabi larang meminum air betul-betul daripada tempat air tu keluar. Maknanya kalau kita nak minum, kena tuangkan dahulu. Yang tu ada riwayat dan ada perbahasan di sisi hadis Nabi SAW dan fiqahnya. Cumanya disebabkan dia ni nak jaga title mufti ni, tengok, minum daripada botol pun dia tak nak. Sebab cawan tak ada. Kalau boleh nak ni, minum daripada cawan. Dan saya juga pernah ada pengalaman ikut beliau hafizahullah, pergi kuliah di Surau Menara TM di di Bangsa tu. Surau Menara TM di Bangsa. Kemudian selepas kuliah ada makan, biasalah. Tapi kuliah ada makan ni biasa mufti je. Kalau ceramah macam saya ni tak ada makan.
Jadi selepas makan tu, pihak penganjur ni dia ada sediakan air. Air tu tuan-tuan adalah, kalau saya tak silap pada waktu itu, lemon tea. Lemon tea. Bukan lemon tea, lemon ice. Macam tu kalau saya tak silap. Lemon ice. Jadi, dan cawan pula yang dia berikan adalah cawan plastik yang kecil tu. Perasan tak ada cawan plastik yang orang duk buat masa majlis kenduri ke apa dia ke? Tapi ni cawan plastik yang colour putih tu yang kecil tu. Dah kalau cawan kecil ni berapa mililiter air yang boleh muat. Lepas tu dia minum. Dia minum, dia kata sedap. Tambah lagi. Jadi 2 pula. Lepas tu cukup dah. Kalau nak bandingkan cawan tu, kalau compare dengan cawan kita ni, besar cawan kita Baitul Salam ni lagi. Sebab ni cawan gelas. Yang tu cawan plastik yang kecil tu, kalau sekali sedut tu, tak ada rasa apa dia sangat. Tapi 2 kali minum dia berhenti tuan-tuan. Masuk dalam kereta dia kata apa? Air tadi sedap sungguh, dia kata. Air tadi tu sedap sungguh. Ana nak tambah lagi kali ketiga, dia kata. Tapi segan takut orang kata mufti minum banyak kali pasal apa pula, dia kata. Jadi dia cukup 2 lah. Cukup 2. Orang macam ni, kalau diminum 3 ke 4 kali pun, tak ada siapa heran pun. Tapi sebab apa? Warak. Sebab warak. Jadi sebab tu kita kata hadirin, kalau kita nak minum air setaguk depan tu pun kita tak peduli kat orang. Tapi kena orang agama ni dia kena jaga. Sebab kita ni kena menang dengan akhlak. Kena menang dengan akhlak. Kita kena ingat, walaupun kita dakwa kita Ahlus Sunnah wal Jamaah apa semua, tapi kena ingat, kadang orang tak nampak sangat ilmu kita, yang orang duk perhati akhlak kita. Akhlak adalah samaratul ilm. Akhlak adalah kesan ilmu ni. Kadang orang tu mungkin ilmu dia tak hafal Quran, tak hafal dalil, mungkinlah orang tu pun tak tahu apa dia sangat, tapi akhlak dia kita tengok subhanallah. Dan sekarang ni tempat yang paling jelas menzahirkan akhlak kita adalah media sosial kita. Tulisan kita adalah lidah kedua kita. Orang mungkin tak jumpa kita secara berdepan. Orang tak jumpa kita sebab zaman sekarang ni mungkin sulit kita nak berjumpa bersemuka. Tapi kadang di media sosial, orang di Johor pun boleh jumpa kita. Di media sosial, orang di Pulau Pinang pun boleh nampak kita dan tahu kita. Sebab apa? Sebab media sosial ni dia connect. Dia menghubungkan kita dengan dunia luar. Dunia-dunia yang lain. Tapi orang tengok kepada penulisan kita. Kadang-kadang orang tengok penulisan kita tu pula. Tuan-tuan cuba tengok. Status yang tuan-tuan tulis tu, open to public ke kepada friend sahaja? Kalau kepada friend sahaja dan tuan-tuan dah tapih, friend ni semua kenal sebiji-sebiji perangai aku, tak apalah nak melawak, mengarut-mengarut pun. Tapi kalau tulis status kita ini, orang kata kita buat open to public, tulis pula tentang agama, tentang perbezaan akidah tu lah, akidah ni lah, sekian lah, belah manhaj tu lah, manhaj ni. Tapi bahasa yang kita gunakan dengan member-member tu duk kutuk orang tu, kutuk orang ni, kutuk. Ada mata-mata yang duk perhatikan. Bukan mata-mata dajjal lah. Tetapi mata-mata yang duk memerhatikan tu, maknanya orang nak tengok sikap kita ni, akhlak kita. Jadi sebab tu kalau boleh kita berhati-hati. Jadi kalau kita berjaya tengok, orang akan lebih yakin. Aku tengok budak ni lepas dia kata dia pergi belajar agama dekat Baitul Salam ni, akhlak baik sungguh orang kata. Nampak? Yang tu yang kita nak. Yang ni kalau pergi ke Baitu sekian, Baitu itu, Baitu ini, tengok-tengok balik, tengok Allah, tengok caca merba juga. Tengok macam tak ada perubahan pun. Baik aku tak payah belajar, baik aku belajar dekat orang kata tempat biasa-biasa. Sebab kadang-kadang orang kita ni dia suka kepada benda-benda yang nampak macam akhlak tu tuan-tuan. Sebab tu kita tak pelik kenapa ada setengah-setengah ustaz tu walaupun mengajar benda-benda menyeleweng tu, tapi ramai pula pengikut, orang duk cium-cium tangan apa semua. Kenapa jadi gitu? Sebab dia duk tekan ke akhlak gini. Walaupun kita tengok, kita boleh kritik beberapa kenyataan-kenyataan agama. Baik. Dan sebagai penutup, hadirin dan hadirat, disebutkan di sini, bal zajara anisyurbi qa'iman. Nabi telah memberi larangan terhadap perbuatan minum berdiri. Ada riwayat yang menunjukkan Nabi melarang minum berdiri. Wa syariba marrah qa'iman. Tetapi Nabi juga pernah minum berdiri sekali. Was-sahihu fi hadhihi al-mas'alah, kata Imam Ibn al-Qayyim, pendapat yang sahih dalam isu ini adalah
An-nahyu 'anis syurbi qa'iman, iaitu minum berdiri itu dilarang. Minum berdiri dilarang. Wa jawazuhu li'udhrin, tetapi kalau ada keuzuran boleh minum berdiri. Kalau ada keuzuran. Li'udhrin yamna' min al-qu'ud. Kalau ada keuzuran yang menghalang dia seseorang tu daripada duduk, boleh dia minum berdiri. Tapi kalau tak ada halangan, kerusi ada, dia boleh duduk, ada tempat kosong, silakan minum tapi secara duduk. Minum duduk, bismillahirrahmanirrahim, pegang cawan tangan kanan, minum. Agama kita kecil-kecil tu pun dia ajar. Tiba-tiba orang kata Nabi tak ajar akidah betul. Tak betul lah. Benda kecil masuk tandas, tangan kaki apa, nak minum tangan apa pun. Tiba-tiba, seolah-olah dalam bab-bab akidah ni, apa yang Nabi cakap tu kita kena takwil pula. Tak betul lah gitu. Jelas dah apa yang disebut, tapi nak juga takwil. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan pada kuliah kita yang akan datang. Oleh kerana kita hari Khamis pada bulan ni ada 3 kali, jadi saya akan datang lagi insyaAllah pada hujung bulan ni insyaAllah. Pada hari Khamis, saya tak ingat tarikhnya, tapi 2 minggu daripada sekarang. Kalau sekarang ni 16, maknanya 2 minggu lagi adalah 28 hari bulan. Apa nama? Sekarang ni bulan apa? 12, 20, 21 insyaAllah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.